Tahu tak korang bahawa negeri Kelantan pernah menjadi ladang pelacuran terbesar di tanah Melayu? Negeri Kelantan pada zaman sekarang dikenali sebagai Serambi Mekah. Tapi pada tahun 1950-an, ianya terkenal dengan aktiviti pelacuran. Disebabkan Kelantan terkenal dengan aktiviti ini, Kelantan dulu dikenali sebagai Paris of Malaya. Pada zaman tu ada je sekolah pondok dan pengajian agama dan boleh dikatakan agak berkembang pesat jugalah pengajian Islam dekat sana. Tapi dalam masa yang sama juga, pusat pelacuran pun bersepah dan bebas dekat Kelantan. Jadi macam mana Kelantan yang sangat terkenal dengan imej Islamik pada zaman sekarang ni, sampai ke sekarang ni kita nak tengok wayang dekat Kelantan pun tak ada wayang kat Kelantan sebab nak jaga batas pergaulan lelaki dan perempuan ni. Tapi macam mana dulu boleh terkenal dengan taman pelacuran? Pada tahun 1950-an, dilaporkan pusat pelacuran di Kelantan begitu liberal sehingga ada di antara pelacur dilatih seawal usia 12 tahun. Budak-budak lagi dah kena dilatih jadi pelacur. Tapi diorang ni bukan datang daripada Kelantan je, malah di seluruh semenanjung tanah Melayu. Ramai pelacur-pelacur masa tu tergolong daripada orang-orang yang kahwin masa bawah umur, lepas tu kena cerai sebab nak sara diri, jadi diorang pun terpaksalah pilih kerja ni. Pada masa tu, Paris dikenali sebagai kota pelacuran yang paling terkenal di dunia. Jadi wartawan pun tulis artikel, samakan Kelantan macam Paris. Tapi orang Paris masa tu marah gila lah bila bandingkan Paris ni dengan Kelantan. Sebab diorang cakap Paris adalah kota yang mempunyai tamadun yang tinggi. Lepas tu diorang cakap kalau nak cerita pasal tempat pelacuran, London lagi power. Asal nak cakap pasal Paris pula? Kes pasal Kelantan adalah Paris of Malaya ni telah didedahkan oleh seorang penjawat awam British bernama Josephine Foss. Dia kata yang mak ayam dekat area Kelantan yang menindas anak perempuan diorang untuk jadi pelacur akan menerima ganjaran yang besar dan dapat menginap dekat hotel yang mewah. Tapi kenyataan Josephine Foss ni ditentang sekeras-kerasnya oleh orang-orang Melayu masa tu. Diorang kata yang Josephine ni saja je nak timbulkan ketegangan di kalangan masyarakat. Tapi realitinya, isu ni juga dibincangkan oleh Mesyuarat Majlis Jemputan Negeri. Seorang pakar dalam sebuah agensi kuasa bernama Nik Muhammad Ali ada melaporkan pasal isu pelacuran yang meluas dan terlibat kanak-kanak yang terperangkap dalam pelacuran. Beliau menyarankan agar parti pemerintah Majlis Islam Kelantan tak menghukum sebaliknya dan bagi peluang pekerjaan dekat pelacur-pelacur ni. Pendapat ni pun turut dipersetujui oleh pakar politik dari Parti Perikatan masa tu, iaitu Encik Yaakob Awang. Dia sendiri cakap yang dia malu dengan Kelantan sehingga digelar Paris of Malaya. Dia juga menyalahkan isteri yang minta cerai bila gaduh dengan suami. Dia siap pernah bagi kenyataan mengatakan yang pelacuran di sini semakin menjadi-jadi. Di mana sahaja seseorang melintasi seluas negara ni, dia akan bertemu dengan pelacur dari Kelantan. Itulah Encik Yaakob Awang kata. Tapi pendapat Yaakob ni ditentang oleh isterinya sendiri, iaitu Cik Halimah. Kerana kita tak boleh menyalahkan wanita sahaja, kerana lelaki lebih bertanggungjawab dalam menangani isu penceraian. Cik Halimah kata yang ramai wanita menjadi pelacur kerana mereka perlu cari rezeki, terutamanya jika mereka mempunyai anak dan telah diceraikan oleh suami mereka. Isu pelancuran dekat Kelantan ni juga pernah ditulis dalam kisah Abdullah Belaya ke Kelantan. Seorang penulis alam Melayu terkenal iaitu Munshi Abdullah pernah pergi dekat Kelantan dan terkejut dengan pusat pelacuran yang dianggap biasa dekat Kelantan. Dia juga bertemu dengan seorang pelacur yang memakai sanggul. Bukan tu je, A. Samad Ismail pun pernah cerita pasal isu ni. Penulisan A. Samad Ismail dalam buku Temasya Cinta 1966 dalam bahagian cerpen bertajuk Kisah Cinta di Kota Baru, ada cerpen mengisahkan pasal seorang wartawan muda bernama Nasir yang ditugaskan untuk mengikuti rombongan Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman ke Kota Baru untuk melihat usaha Diraja Perikatan memujuk kerajaan PAS dengan menawarkan pembukaan tanah draft. Pada malam Nasir tiba di sana, dia hanya boleh tidur dengan seorang pelacur yang mempunyai gigi emas dan rambutnya berbau minyak makan yang disapu dengan bunga rampai supaya tidak terlalu busuk. Mungkin dia dapat pelacur tua. Dia resah kerana tidak menemui pelacur untuk memuaskan nafsunya sejak tiba di Kota Baru. Jadi itulah petikan daripada penulisan A. Samad Ismail tentang Kelantan dan pelacuran ni. Tapi itu semua dulu. Sekarang ni kita tengok banyak yang dah berubah. Kelantan dah tak macam dulu dah. Bukan sahaja dah tak ada tempat pelacuran, tempat wayang pun dah tak ada dah dekat Kelantan. Sebab takut bercampur kat dalam tu lelaki dan perempuan.
Jadi itulah kisah bagaimana Kelantan yang sekarang ni dikenal sebagai Serambi Mekah, tapi dulu dikenali sebagai Paris of Malaya. Apa pendapat korang tentang topik kali ni? Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, share dan komen. Berikan pendapat korang di ruangan bawah. Nama saya Ras Daniel. Terima kasih kerana menonton. Sampai tinggal, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao.